Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang paling istimewa untuk guru tercinta saya, Bonda Ustazah Raudah. Seorang guru yang sangat menginspirasikan, yang penuh semangat sehingga menumbuhkan alumni-alumni di bawah Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan ini juga insan-insan yang hebat hasil didikan guru-guru yang hebat seperti Ustazah Raudah, insyaAllah. Jadi malam ini saya ingin berkongsikan sedikit juzuk-juzuk pengalaman kehidupan sebagaimana pengalaman-pengalaman yang dialami oleh sahabat-sahabat alumni sebelum ini. Hampir setiap hari kita mendengar kisah-kisah yang luar biasa, yang hebat dalam pelbagai bidang. Walaupun pelbagai bidang tapi dari sudut yang sama, iaitu berdakwah, insyaAllah dakwah. Jadi saya memperkenalkan diri, saya Ummu Hani Abu Hassan, pelajar Jabatan Dakwah tahun 2002 sehingga 2006. Ya. Dah lama lah, kira dah senior-senior juga ni. Walau bagaimanapun kenangan di Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan ini sentiasa segar, sentiasa merasakan diri ini adalah pelajar di jabatan. Dan Alhamdulillah perjalanan ilmu tu agak panjang, tapi akhirnya Allah kembalikan saya juga ke Universiti Malaya dan sekarang ni saya bertugas di Akademi Pengajian Melayu di Jabatan Kesusasteraan Melayu, daripada Jabatan Dakwah menjadi mengajar sastra, tapi masih dalam bidang yang sama sebenarnya, sastra Islam. Jadi malam ni nak kongsi sedikit cebisan-cebisan kenangan pengalaman ketika belajar di negara kimchi, negara yang sangat popular lah di kalangan anak-anak muda kita, malah anak muda seluruh dunia, akibat gelombang Korean wave tu, gelombang K-pop itu, gelombang K-drama itu menyebabkan Korea menjadi antara negara yang mempunyai nilai tersendiri dalam kalangan masyarakat dunia, termasuk di Malaysia juga. Jadi saya nak berkongsi sedikitlah kisah hampir 5 tahun saya berada di Korea itu sebagai pelajar PhD dan juga sebagai guru bahasa Melayu, dalam masa yang sama sebagai da'i itu selama hampir boleh katalah 24 jam itu menjadi duta lah. Ketika kita berinteraksi dengan rakan-rakan non-Muslim tu, kita juga membawa imej seorang Muslim dan juga seorang Melayu. Jadi saya pergi ke Korea itu adalah saya katakan sebagai jodoh yang datang tiba-tiba. Kisahnya bermula bila saya diarahkan oleh pihak pentadbiran Universiti Malaya tahun 2013 untuk menyambung pengajian PhD. Dengan syarat saya mesti buat PhD dalam bidang sastra Melayu itu mestilah di luar negara. Saya terkejut jugalah sebab bidang sastra Melayu ini kalau di luar negara, dan ada negara-negara tertentu saja yang UM bagi. Antara negara yang tak boleh pergi antaranya UK, US. Jadi agak terbatas lah nak cari bidang sastra Melayu ni. Jadi saya dapat 2 negara. Pertama saya dapat di Frankfurt, Jerman. Saya pun dah dapat penyelianya, iaitu Profesor Ann Graf, seorang profesor ulung lah dalam bidang pengajian Melayu ni. Beliau di Universiti Frankfurt. Dan saya dah dapat persetujuan untuk pergi ke sana. Tapi last minute akhirnya saya tak dibenarkan pergi ke Frankfurt dengan master saya dalam pengajian Islam. Jadi Jerman ini dia ada satu sistem, kalau kita nak buat PhD
dalam satu bidang, mestilah kita kena ada master dulu dalam bidang itu. Jadi kalau saya nak pergi ke Jerman, nak sambung belajar dalam bidang sastra Melayu, maka saya perlu ada master dalam sastra Melayu. Jadi master saya dalam pengajaran Islam. Dan itulah yang menyebabkan saya akhirnya berpindah ke Korea Selatan apabila saya mendapat persetujuan daripada Profesor Koh Yong Hun. Beliau dalam emailnya kata, Umi datanglah secepat mungkin, dan berita yang amat gembira, pihak Universiti Hankook University of Foreign Studies setuju untuk membiayai 5 tahun, hampir 5 tahun iuran pengajian saya di sana. Jadi alhamdulillah lah, syukur, itu adalah satu rezeki. Dan UM pun hantarlah saya ke sana. Saya pergi dengan suami dan anak-anak. Jadi perancangan ke Korea itu sangat pantas sehingga saya tidak belajar bahasa Korea pun. Malah waktu itu yang saya hanya tengok drama Korea, Winter Sonata, begitulah, cerita lama gitu. Jadi memang tidak ada persediaan pergi ke Korea itu, tapi menyerahkan semuanya, tawakal pada Allah. Kerana itulah jawapannya setelah istikharah yang panjang, Allah memberi laluan saya dengan mudah pergi ke Seoul. Jadi di Seoul, di tahun-tahun pertama itu amat mencabarlah, sebab yang tidak tahu bahasanya, dengan saya pun tidak buat research yang lama tentang budaya Korea, tentang kos hidup di Korea. Jadi tahun pertama di Korea itu boleh katakan sebagai tahun-tahun pengalaman yang perik. Pengalaman yang perik itu lebih banyak daripada yang manis lah. Tapi semuanya amat mudah, kerana Allah SWT memang memudahkan perjalanan orang yang menuntut ilmu. Itu memang janji Allah, Allah akan mudahkan barang siapa yang menuntut ilmu ni kan, di jalan Allah pasti ada banyak kemudahannya. Jadi di sana itu bermula dengan tinggal di kawasan kejiranan yang jauh dari kota Seoul, yang jauh daripada orang-orang Malaysia yang lain. Kiranya saya dan suami sajalah kalau kat situ orang Melayu. Jadi saya bertemu dengan orang-orang tua Korea yang mereka ini sebenarnya tidak pernah tahu pun tentang Malaysia. Jadi bila mereka nampak saya pakai tudung gitu, mereka tanya Saudi Arabia. Diingat kita pakai tudung ni orang Arab kan. Jadi bermulalah saya macam mana aku nak kenalkan bahawa orang Islam ini ada di seluruh dunia, bukan Arab Saudi saja kan. Jadi dia kata, dia tunjuk-tunjuk Kaabah kan, so dia tak pandai cakap bahasa Inggeris, dan saya tak pandai cakap Korea lagi. Jadi di situlah saya berfikir bagaimana cara yang boleh saya sampaikan yang kepada jiran-jiran, terutama orang-orang tua ini yang tidak tahu tentang Islam apatah lagi, dan juga tentang Malaysia. Jadi apa yang saya lakukan adalah pergi ke masjid, cari rujukan-rujukan tentang Islam, pamphlet, brosur-brosur, kemudian ada Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Korea. Itulah menjadi alat-alat awal untuk saya menyebarkan tentang Islam kepada kejiranan saya. Daripada pamphlet itu saya selalu letak dalam beg saya, tentang siapakah the Prophet Muhammad, apakah itu Islam, semua itu diterangkan, ditulis dalam bahasa Korea. Jadi benda itulah saya letak, sentiasa saya letak dalam beg. Jadi kalau saya jalan pergi ke stesen, kerana tahun pertama itu adalah tahun yang sukar, kami memang memanfaatkan kaki. Jadi menariknya di Seoul ini, walaupun dia satu ibu kota yang besar, tapi dia ada akses kereta api bawah tanah yang sangat luas. Kereta api bawah tanah ini boleh ke mana-mana hanya dengan menggunakan subway inilah. Jadi bila saya pergi saja masuk ke stesen subway, ada peluang
saya akan edarkan. Dan bila ada missionaries yang datang pada saya, sebab di Korea, di Seoul ni banyak juga missionaries, mereka pun senang menjalankan dakwah mereka. Jadi mereka bila nak mereka bagi tentang agama mereka, agama Kristian tu, saya pun balas balik dengan pamphlet yang saya ambil di masjid tu dalam bahasa Korea. Jadi hal-hal ini sebenarnya tidak pernah saya lakukan di Malaysia. Sebab di Malaysia kita, keistimewaan kita adalah kita Islam itu adalah agama persekutuan dan boleh diamalkan, masjid pun di depan rumah kita, sehingga kadang-kadang keistimewaan ini menyebabkan kita tak terasa untuk bersungguh-sungguh menyampaikan Islam. Jiran di sebelah rumah pun kita tak pernah nak ajak pergi ke masjid misalnya, sebab situasi kita di Malaysia itu kita nak Islam itu sehingga lupa kepada jiran-jiran ini, kan? Tapi bila sampai di negara non-Muslim ini, kita begitu rasa inspirasi, semangat untuk menerangkan agama kita itu, Masya Allah, luar biasa. Sehingga walaupun dengan keterbatasan bahasa, kita cuba mencari apa sahaja peluang agar dia dapat faham tentang agama kita. Itulah saya dapat nikmat dan pengalaman yang amat berhargalah bila terlontar di negara majoriti non-Muslim ini. Okey, itu dari satu aspek. Yang kedua, antara dakwah juga, saya kira bukan sahaja saya berdakwah kepada orang lain, tapi keadaan itu, sekeliling itu juga yang menyedarkan saya betapa saya adalah hanya hamba Allah. Mesti keadaan itu yang berdakwah kepada saya. Contohnya bila saya lihat sungai-sungai yang cantik, air yang sangat jernih. Sungai Han itu sangat besar. Kalau dibandingkan dengan di negara kita itu lebih besar daripada sungai Klang itu. Tapi Masya Allah, tidak ada satu sebis sampah pun di dalamnya. Apatah lagi sungai-sungai yang kecil pun semuanya sangat indah, sangat jernih. Ini saya lihat walaupun di Kota Seoul, di kampung-kampung sampai ke Busan pun saya pergi, utara dan selatan pergi, sungai-sungainya Masya Allah terjaga dengan sangat cantik, sehingga saya terfikir mereka ni bukan Islam, sebahagian besar mereka adalah mereka seperti etis lah, tetapi bagaimana mereka menjaga alam itu dengan begitu meletakkan alam itu begitu mulia sekali, menganggap alam itu sebahagian daripada kehidupan, sehingga mereka tidak sanggup membuang sampah kerana seolah-olah menyakiti diri mereka apabila mereka buang sampah di mata tempat. Sifat bersih itu ada pada masyarakat Korea secara umum lah saya lihat. Jadi bila melihat kepada sungai ini, hati itu terus rasa takjub. Aku melihat sungai yang indah, belum lagi melihat sungai yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, sungai-sungai yang mengalir dalam syurga itu. Kalau Allah bayangkan syurga itu, pasti tidak ketinggalan dengan perkataan sungai, iaitu bahawa sungai itu adalah sifat kepada syurga. Syurga itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Bila pergi ke Seoul, melihat sungainya yang begitu indah itu, sudah terbayang bagaimanalah sungai di syurga nanti, Masya Allah. Jadi keadaan itu pula berdakwah kepada saya, Masya Allah. Jadi bukan sahaja saya nak menyampaikan Islam pada orang, tetapi Allah memperlihatkan keajaibannya daripada sikap-sikap manusia ciptaannya, walaupun mereka ini tidak beriman, tetapi dari aspek fitrahnya mereka sudah ada sifat-sifat itu. Tinggal mereka tidak bersyahadah kepada Allah SWT, dan ini adalah tugas kita. Kemudian antara pengalaman lain saya di Korea adalah memandikan jenazah orang Malaysia di sana. Alhamdulillah 3 kali jugalah saya diberi peluang untuk memandikan jenazah pelancong Malaysia yang mereka datang ke Korea. Mereka melancong tetapi ajal mereka tiba di sana. Dan biasanya pihak masjid dia akan panggil wakil-wakil dari negara untuk menguruskan pelancong. Kalau dari Malaysia, orang Malaysia. Kalau dari Indonesia mungkin orang-orang ahli-ahli dari Indonesia lah. Jadi memandikan jenazah juga adalah satu pengalaman yang tak pernah saya bayangkan pun.
Dan daripada 3 jenazah ini, ada 1 jenazah itu saya yang menjadi ketua memandikan jenazah. Bayangkanlah saya ni penakut sebenarnya. Kalau kat Malaysia memang tak pernah mandikan jenazah dan tak pernah masuk kursus jenazah secara formal pun. Pernah masuk masa pelajar, masa undergrad dulu je join mandi jenazah ni. Tapi bila sampai dekat sana, dah jadi satu fardu kifayah pula kan. Bila pihak kedutaan telefon, ada pelancong Malaysia meninggal dunia secara mengejut di bilik hotel dan dia seorang wanita berusia 50-an. Dan waktu itu pula ketika tu hari kerja. Jadi pihak masjid ni tak ada wakil muslimat kerana wakil muslimat dia ada di tempat lain. Jadi saya sebab waktu itu saya dan juga ada 3 orang adik-adik pelajar Malaysia dan mereka ni semuanya junior-junior yang baru sampai ke Korea. Jadi mereka juga tak pernah ada pengalaman mandikan jenazah. Jadi terpaksalah saya jadi ketua hari itu memandikan jenazah wanita. Jadi berkat saya pernah membantu mandikan jenazah sebelum itu, dapatlah saya guide sebelum tu kami sama-sama tengok di Google ni cara nak mandikan jenazah satu-satu kan. Tapi di sana keadaannya sangat kritikal lah sebab waktu itu musim sejuk, kemudian bilik jenazah itu sangat sempit. Di situlah kami mandikan jenazah dan di situ jugalah kami perlu kapankan, tak ada ruang lain untuk kapan. Jadi lepas mandikan tu terus kena keringkan, terus kena kapankan di situ dan di situlah juga kami potong kain kafan dan lain-lain. Dan semua itu adalah pengalaman yang sangat mahal dan tidak pernah terbayang di mata, tak pernah terbayang di fikiran. Tapi itulah istimewanya kita ni menjadi pelajar pengajian Islam. Sekurang-kurangnya kita telah belajar asas, ilmu asas tu sudah kita diajarkan oleh guru-guru kita kan, tinggal kita belum praktiskan lagi. Jadi masa mandikan jenazah juga adik-adik yang sini junior-junior ni memang muda-muda lagi, baru umur 20 tahun, 19 tahun kan, masih datang ke Korea dengan happy-happy, tapi tiba-tiba Allah pilih mereka juga untuk bersama-sama mandikan jenazah. Jadi saya bercakap pada adik-adik itu sebelum masuk ke bilik jenazah, saya cakap, adik-adik, marilah kita bayangkan yang kita uruskan jenazah ini adalah mak kita sendiri. Jadi kita buangkan rasa takut, kita anggaplah ini adalah satu khidmat kita kepada, bayangkan itu adalah ibu kita sendiri. Jadi masa kami buat tu, kami buat dengan penuh kasih sayang, dengan penuh simpati, dan kami rasa itulah sebahagian daripada keluarga kami. Jadi alhamdulillah lah, itu antara pengalaman yang berharga jugalah. Kemudian cerita terakhir saya tentang dakwah di Korea ni adalah cerita tentang seorang tokoh yang sangat luar biasa. Sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan apa yang saya ataupun sahabat-sahabat lain lakukan tentang dakwah di Korea ni, saya ingat belum mampu lagi menandingi tokoh ini, bagaimana usaha dakwahnya. Dia adalah namanya Jang Hussein. Jang Hussein ni pernah saya tulis dalam satu artikel di majalah Anis, dan saya juga turut muatkan cerita dia dalam buku saya, Cerita Korea Kami, tentang Jang Hussein ni. Dan alhamdulillah saya pernah bertemu dengan Jang Hussein ni sekali ketika kami sama-sama menunaikan solat sunat Aidil Adha tahun 2018 di Korea. Jang Hussein ni adalah orang Korea. Dia datang ke Korea untuk belajar bahasa Korea sebenarnya. Kemudian dia terdorong untuk menjadi pendakwah sepenuh masa di Korea sehingga sekarang dah lebih 40 tahun dia berada di Korea untuk berdakwah, adalah ketika dia baca satu buku Islam yang ditulis dalam bahasa Korea, tentang Islam tapi ditulis dalam bahasa Korea. Bila dia baca satu fakta yang menunjukkan bahawa satu fakta yang salah yang mengatakan orang Islam wajib membayar zakat sebanyak 24% setahun. Dan ini ada satu fakta yang salah. Dia kata sepatutnya 2.4 saja, tapi yang ditulis dalam buku itu 24% setahun. Jadi dia rasa sangat marah dengan buku itu sehingga menyebabkan dia bersungguh-sungguh belajar bahasa Korea sehingga menjadi profesor dalam bahasa Korea. Setelah dia menjadi profesor bahasa Korea di University of Seoul,
dia berkhidmat sepenuh masa menubuhkan penerbitan Islam dan dia menerbitkan sebanyak mungkin buku-buku Islam dalam bahasa Korea yang dia usahakan bersama dia, isteri dan anaknya. Sehingga kini ada banyak lebih ratusan buku tentang Islam yang ditulis oleh Jang Hussein dalam bahasa Korea. Ini dahsyatlah. Begitu sekali kenapa? Kerana dia rasa sekiranya fakta tentang Islam tu salah, ditulis salah, akan menyebabkan mungkin peluang-peluang dakwah yang sepatutnya dakwah itu diterima oleh sebanyak mungkin orang Korea, tetapi dengan satu fakta yang salah menyebabkan orang Korea terus tutup buku, tutup mata, tak nak kenal dengan Islam. Itulah alasannya. Jadi Jang Hussein ni selain daripada dia berkhidmat sebagai membuka penerbitan Islam, dia juga menulis kutubah-kutubah dan dia banyak translate apa sahaja maklumat tentang Islam dengan bahasa yang mudah ataupun bahasa yang ilmiah ataupun dengan buku kanak-kanak dia tulis dalam bahasa Korea. Inilah satu tokoh pendakwah yang mak saya kagumilah sehingga dia sanggup menginfakkan diri dia bersama dengan isterinya, seorang Korea yang masuk Islam, dan juga anak-anaknya sehingga sekarang masih berada di Seoul. Semoga Allah sentiasa memberi dia kekuatan dan peluang-peluang kecil juga diberikan kepada kita untuk berdakwah di mana pun. Dan Korea ni adalah negara yang sangat unik kerana dia dianggap sebagai rumah. Saya menulis satu cerpen bertajuk Para Pencari Rumah. Ni disiarkan di Surat Khabar Mingguan Malaysia tahun 2019, yang mana para pencari rumah itu merujuk kepada negara barulah. Jadi saya pergi di Masjid Itaewon itu, saya jumpa ada ramai pendatang-pendatang Muslim dari seluruh dunia, terutama daripada negara-negara berkonflik, dari Syria, dari Afghanistan, dari Bangladesh, dari Yaman, negara-negara yang berperang ini. Mereka datang ke Korea untuk berlindung dan cuba mencari kehidupan baru. Kerana mereka, walaupun Korea adalah negara non-Muslim, tapi dia ada human right ataupun hak asasi ini yang memberi perlindungan juga kepada para pendatang yang dari negara-negara berkonflik. Jadi mereka dibenarkan untuk bekerja walaupun keadaannya sukar, tapi Masya Allah mereka berasa terlindung pula di negara yang bukan negara Islam kan. Tapi dengan kedatangan pendatang-pendatang Islam dari seluruh dunia ini memberi hikmah yang besar adalah apabila budaya Islam juga secara tidak langsung turut berkembang di Korea sehingga wujudnya makanan halal, industri halal dan lain-lain kan. Bila orang Islam datang pastilah mereka cari makanan-makanan halal. Dan ini ada satu peristiwa lucu. Orang Korea ni satunya mereka ni sangat kapitalis. Kalau yang suka berniaga tu mereka memang sangat mencari untung. Jadi bila dia dengar tentang halal industri ni, ada di antara mereka diingat bila ada cop halal je makanan terus jadi halal. Jadi ada disebarkan, kawan saya pernah tunjuk kan, pack daging babi tapi di luar plastik tu ada cop halal. Jadi dia ingat babi bila letakkan cop halal tu jadi halal kan. Itu antara yang agak lucu jugalah. Jadi nak katanya orang Korea ni bila dia nampak sesuatu itu boleh mendatangkan keuntungan walaupun sesuatu itu adalah agama seperti Islam ini, mereka sangat mereka terbuka. Jadi kalau pergi ke tempat-tempat pelancongan di Korea, misalnya kalau sangat terkenal lah Pulau Nami, Everland tu kan, malah di airport Seoul pun sudah ada surau-surau. Kalau di Pulau Nami tu, surau dekat Pulau Nami tu besar. Malah surau dia pun dah macam surau kat Malaysia dah. Dah banyak dah rujukan-rujukan tentang ni. Dan sebab orang Malaysia pun ramai. Habis tu kan Malaysia Indonesia yang ramai dan orang Malaysia dan Indonesia saja yang suka solat dekat surau kan. Jadi suraunya besar dan lain-lain. Jadi untuk menunjukkan bahawa keterbukaan Korea lah. Walaupun mereka nak mengejar keuntungan, tapi pada aspek yang lain yang berkaitan dengan Islam itu muncul dan akhirnya menjadi sebahagian budaya baharu yang dulu orang-orang tuanya tak kenal siapa orang Islam, tak kenal, ingat orang Islam tu berada di Arab Saudi saja, tapi dengan gerakan-gerakan baru ni, pendatang-pendatang yang membawa budaya-budaya Islam secara tidak langsung ni, akhirnya mereka pun membuka mata
Ada jugalah aspek-aspek negatif yang lain, tapi tak perlulah kita nak highlightkan hal-hal yang negatif seperti Islamofobia. Saya sangat sikit saja benda-benda Islamofobia tu, saya ingat peratusannya amat kecil, tapi hal-hal yang positif itu lebih banyak lah. Sebab itu saya boleh tinggal di Korea tu hampir 5 tahun dan berasa dia menjadi sebagai agak rumah kedua, kerana apabila kita bergaul dengan masyarakatnya, mereka amat ramah, meraihkan, terbuka dan juga kita menjadikan itu sebagai pengalaman-pengalaman yang Allah sebenarnya nak letak kita di situ, ada hikmah dia. Okey. Jadi saya selalu berdoa lah, semoga Allah SWT rezekikan kami lagi ke bumi Seoul. Alhamdulillah, terima kasih juga Kelab Mantap Dai bagi peluang. Dan saya juga sebenarnya menerima beberapa rombongan, terutama daripada pelajar-pelajar UC. Mereka datang setiap semester, mereka nak buat projek-projek dakwah di sana. Jadi ada beberapa yang ada kesempatan, mereka, memang rezeki mereka. Jadi mereka datang bagi makanan kepada gelandangan. Mereka juga buat persembahan tentang budaya Islam, budaya Melayu kepada pelajar-pelajar di Korea. Dan saya juga jadi antara orang tengah waktu mereka datang itu. Alhamdulillah lah, saya tunggu juga daripada Jabatan Dakwah, tapi belum, mungkin tahun akan datang Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan akan hantar pelajar-pelajar untuk buat aktiviti di dakwah. Banyak peluang. Dia buat dakwah sambil melancong. Sangat menarik lah. Dan alhamdulillah saya dapat hasilkan satu tesis berkaitan dengan konsep cinta romantisme Islam perbandingan dalam novel Malaysia dan Indonesia. Sehingganya apabila saya membentangkan kajian tesis PhD ni kepada penyelia saya 3 orang Korea, 1 orang dari Malaysia, 1 orang dari Indonesia. Daripada 5 orang penilai ni, 1 orang saja yang Muslim, 4 orang non-Muslim lah. Tapi salah seorang panel yang baca tesis saya tu, dia cakap bila saya baca tesis awak, saya dapat satu pengajaran baru, saya dapat satu ilmu baru tentang konsep love, cinta di dalam Islam, khususnya dalam budaya Melayu dan Indonesia. Yang sebagaimana sebelum ni dia faham macam lain, cinta tu macam lain, tapi bila dia kata, oh begitu rupanya konsep cinta di antara lelaki Melayu dan perempuan Melayu. Jadi saya harap itu menjadi satu buah tangan saya lah, yang saya letakkan di Hangkuk University of Foreign Studies. Moga-moga nanti tesis itu dapat dibaca oleh generasi Korea yang belajar Melayu, dalam bidang Melayu Indonesia ni, dan dapat menjadi rujukan mereka. Dan sebenarnya kalau kita buat tentang kajian pengajian Islam ni, kita jangan sesekali berasa rendah diri. Kajian kita itu sebenarnya memberi sangat interesting, sangat istimewa kepada pengkaji-pengkaji di luar, terutama orang-orang Korea yang sudah mempunyai budaya mengkaji seperti orientalis ini kan. Mereka sudah mulai belajar tentang ilmu-ilmu dunia-dunia Islam, dunia-dunia timur ini. Malah profesor dalam bahasa Arab di Korea itu adalah orang Korea, bukan orang Arab. Mereka mengkaji tentang Islam dan sebagainya. Begitu juga di Profesor Koh Yong Hun, penyelia saya itu, kajiannya adalah tentang sastra Melayu, PhD dan sastra Melayu. Kalau pergi biliknya, dia bukan seorang Muslim tapi ada Quran, ada penuh buku-buku Islam. Jadi mereka memang mengkaji tentang Islam. Jadi bila kita mengkaji tentang Islam, membentang kepada mereka, mereka sebenarnya sangat menghargai kajian-kajian itu. Jadi kalau adik-adik dalam bidang pengajian dakwah ni, jangan rasa kamu belajar di peringkat kita ni hanya layak dalam lokal, dalam ni. Sebenarnya tidak. Ilmu kita itu sebenarnya apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari itu
sangat dinanti-nantikan oleh pihak-pihak di luar sana. Cuma cabaran kita sekarang ini adalah kita perlu memperkukuhkan bahasa, terutama bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab kita kan. Bahasa inilah yang menjadi alat penyatuan kalau kita ni, kalau dalam bidang Melayu Indonesia ni. Saya bersyukurlah sebab penyelia saya bahasa keduanya adalah bahasa Indonesia, bahasa Melayu Indonesia, jadi saya berinteraksi dengan dia lebih dalam bahasa Melayu Indonesia lah. Tapi bila nak pergi dengan khalayak lebih luas, memang tidak dapat tidak bahasa Inggeris itu. Itu juga cabaran pada saya sekarang. Jadi persiapkanlah diri, berdoalah banyak-banyak, insya-Allah peluang itu sentiasa terbuka luas. Saya bercita-cita nak belajar di luar negara itu ketika usia 12 tahun. Dah selalu berdoa, semoga suatu masa nanti Allah hantar saya belajar kat luar negara. Rupanya masa umur 33 tahun baru doa tu dimakbulkan, baru Allah hantar saya. Masa tu dah ada suami dengan anak-anak. Mungkin adik-adik juga nanti macam tu juga. Yang penting tidak putus asa dalam berdoa, berharap, dan kita kena ada satu fokus yang kita nak dalam hidup ni, insya-Allah. Allah akan bagi jalannya. Tentang K-pop ataupun K-drama, kalau di Korea tu memang dah sebab benda-benda ini macam makanan mereka. Nenek-nenek pun boleh mari K-pop, bukan daripada nenek, daripada umur 3-4 tahun tu mereka dah diajar. Malah kalau di sekolah di tadika tu sudah ada kelas tambahan, kelas tambahan khusus untuk pelajaran kalau nak K-pop lah. Kalau ibu bapa nak anak-anak mereka menjadi K-pop, dah boleh dedahkan anak-anak tu seawal usia 4-5 tahun lagi sudah ada kelas yang profesional begitu. Sebab dia anggap sebagai satu pekerjaan. Kalau masuk sekolah rendah pun sudah dia ada kelas-kelas khusus dia. Tinggal ibu ayah dia nak ni, itu memang itu dari segi budaya mereka lah. Jadi kita sebagai Muslim ini kena berhati-hatilah, apa yang tak bertentang dengan syariat kita memang kita kena tolak. Yang halal, yang haram itu jelas haram, yang halal itu jelas haram kan, yang halal itu jelas halal. Jadi saya pun bertemu juga dengan peristiwa-peristiwa seperti yang tak best lah. Yang tak best antaranya saya bertemu dengan anak muda yang lari daripada mak ayahnya datang ke Korea semata-mata nak kejar artis K-pop, sehingga ayah pergi buat report polis yang menjadi kes kedutaan. Jadi kedutaan minta bantu kita cari pelajar ni, trace kat mana. Rupanya dia hilang berminggu-minggu itu adalah kerana dia pergi kejar konsert-konsert K-pop ni. Masya Allah, konsert K-pop ni bila saya bersembang dengan rakan Korea, dia cakap kalau konsert itu pukul 6 kata, pukul 6 petang hari ni, kena tunggu dekat depan pentas. Kalau nak betul-betul berada kat depan pentas tu, pukul 6 semalam dah kena ada kat situ. Sebab dia punya crowdednya tu lain macam. Dia sekali penonton datang tu puluhan ribu. Jadi ada anak muda yang Allah uji dia terlarut dengan K-pop ini, sanggup datang lari pada mak ayah, kemudian dia tipu mak ayahnya. Dia kata dia datang Korea nak belajar bahasa Korea, ayah bagi duit banyak, sampai sampai ratusan ribu lah. Dia gunakan duit ni untuk pergi ke konsert-konsert K-pop. Dan akhirnya kami dapat balik adik ni. Ayah dia datang ambil dia. Jadi kedutaan hantarlah dia, pastikan dia selamat, dibawa pulang oleh ayahnya balik. Ni sebab gara-gara pengaruh K-pop. Ni juga adalah usaha-usaha dakwah yang perlu kita teruskan jugalah, iaitu sedakwah, kita dakwah kepada anak-anak kita di generasi sekarang ni, yang mana pengaruh itu hanya di hujung jari. Akhirnya kalau tersilap langkah boleh memakan diri. Dia ada sisi baik dan sisi buruk lah. Ada pertanyaan?
pasal makanan ini memang banyak cabaran sebab Korea ni memang favorite food mereka antaranya adalah khinzir. Itu menjadi makanan yang rutin bagi mereka, sehingga saya pernah bersembang dengan seorang rakan Korea. Dia cakap dia susah nak masuk Islam sebab dia kata dia tak boleh bayangkan hidup dia tanpa makan babi. Dia cakap sebab babi tu terlalu enak bagi dia. Jadi kerana alasan tu dia dah awal-awal lagi dia kata dia dah tolak Islam ni lah. Itu moga-moga Allah bagi hidayah lah kemudian pada dia. Maksudnya babi ni ada dalam makanan dia, hampir setiap makanan itu, walaupun makanan itu berasaskan sayuran, berasaskan buah-buahan, tapi kadang-kadang terselit juga perisa BABI tu. Itu adalah cabaran lah. Jadi bila di sana tu saya selalu masak sendiri. Kalau teringin sangat pun memang tak akan makan lah. Balik Malaysia baru makan, baru cari. Melainkan kalau pergi ke restoran Korea yang ada logo halal, yang memang diiktiraf oleh KMF, Korea Muslim Federation, baru kami berani nak makan kat sana. Dan satu aspek lagi yang saya nak kongsikan adalah apabila tentang soal solat lah. Solat bila di negara non-Muslim ini, terutama negara 4 musim ini, waktu solat adalah waktu yang paling penting yang kena jaga. Sebab kadang bila musim bertukar, terutama bila musim sejuk, waktu solat itu sangat rapat antara asar dengan maghrib. Jadi memang akan solat kat mana-mana. Pernah waktu pergi saya nak solat itu, ada seorang orang tua-tua Korea tu, seorang dua datang, dia kata apa kamu buat ni? Pergi. Dia anggap kita macam orang gila lah nak solat semua kan. Jadi kita kena ni lah, macam mana pun kena solat jugalah. Sebab solat ni memang tiang agama kita tak boleh dah nak ni sebab kita bukan musafir jadi menjadikan bumi Allah itu adalah masjid di mana-mana pun. Bahkan pernah solat di stesen subway, pernah solat kalau dekat library tu, waktu tempat solat saya adalah rak-rak buku. Antara rak-rak buku tu kat mana saya tengok ada ruang, bentang sejadah ataupun beg saya sendiri, terus solat. Jadi memang kat mana-mana pun solat. Jadi bila musim PKP kan, dulu sebelum ni musim PKP ni, yang boleh kita keluar ni masa PKP kedua tu kan walaupun boleh keluar tapi banyak kedai, surau-surau kan tutup. Jadi masa tu betul-betul rasa pernah solat dekat store kedai kan. Rasa teringat balik kenangan kat Korea dulu, pernah solat kat mana-mana. Alhamdulillah. Jadi sesekali kita memang kena pergi berhijrah ataupun pergilah bermusafir ke negara non-Muslim ini, baru kita tahu di mana kedudukan iman kita, di mana kedudukan amalan kita yang selama ni kita duduk solat setiap hari kan, selesa tempat kita. Tapi bila kita pergi ke luar sana, itulah lapangan yang sebenar yang Allah nak uji kita. Adakah betul-betul kita seperti mana yang kita cakap kan, kita nak jadi Muslim yang baik, Muslim yang beramal itu memang boleh jadikan banyak alasan musim sejuk ataupun nak buat jamak dan lain-lain, tapi tak seronok lah sebab kita bukan musafir. Jadi kena jaga betul-betul solat, tak ambil mudah lah, walaupun ada kelonggaran-kelonggaran tapi tetap melaksanakan ibadah itu dengan sebaiknya. Kemudian hubungan dengan rakan-rakan. Bila dalam kelas pula, di tahun pertama tu saya kelas dia, sebab di Korea ni sistem PhD ni adalah sistem coursework. Dia tu kami perlu habiskan kelas selama 2 tahun. Jadi dalam kelas itu selalulah saya menjadi duta Islam. Bila profesor dalam kelas dia akan keluarkan soalan-soalan yang kontroversi, dia cakap dalam Islam ni boleh kahwin sampai 4. Jadi jenuhlah saya nak menerangkan balik hakikat poligami dalam Islam, sebab poligami ni dianggap sangat
sangat menzalimi wanita lah kalau dari perspektif seorang non-Muslim. Apatah lagi kan dalam negara yang feminismenya sangat kuat seperti Korea kan, dia macam US juga kan. Jadi dia bila dengar poligami ni dia dah angin dah. Jadi memang ada benda tentang tudung, tentang hukum hudud misalnya. Semua itu selalu pensyarah ada seorang pensyarah tu selalu saja keluarkan isu-isu tu. Jadi cabaran saya adalah bagaimana saya nak menerangkan balik hal-hal itu dari perspektif yang logik lah. Kalau memang ada ayat-ayat Quran tapi non-Muslim ni mereka lebih melihat kepada logik itu dan dalam bahasa Inggeris pula. Itulah antara cabaran-cabaran ni, tapi bersyukurlah kerana takdir pertama saya itu adalah dengan Jabatan Dakwah dan Pembangunan Ihsan. Itu adalah takdir yang sangat istimewa lah dalam hidup ni. Jadi untuk yang terakhir perkongsian saya adalah saya ada terbaca satu buku yang ditulis oleh Buya Hamka. Buya Hamka pergi ke Amerika tahun 1952. Jadi buku ni sangat menginspirasikan sebab bila saya baca pengalaman Allahyarham Buya Hamka bila pergi ke Amerika, dia juga agak terpegun dan terkejut dengan budaya-budaya baru barat ini yang mana sebahagiannya amat baik bagi dia. Cintakan ilmu, cintakan pembangunan, ceria, suka tersenyum, budaya yang pali-pali ataupun cepat-cepat. Yang mana budaya-budaya ini juga banyak yang saya dapat juga di Korea, hal-hal yang positif. Tapi di akhirnya, di conclusion buku ini, Buya kata walaupun hal-hal itu menarik hati kita, tidak semua boleh diangkut ataupun boleh diangkat balik ke negara kita. Ada hal yang kita boleh ambil, dia punya keindahan sahaja ataupun kenangan pengalaman saja, tetapi kita balik, kita letakkan dalam gubahan, dalam landscape persekitaran kita sendiri, persekitaran budaya Melayu Islam itu sendiri. Tak semestinya hal yang kita nampak cantik di negara non-Muslim itu kita kagum dan kita nak praktiskan dalam negara kita 100%. Tapi mungkin kita boleh ambil caranya, acuannya ataupun basicnya, tapi disesuaikan dengan keadaan Melayu Islam kita, insyaAllah. Jadi bila di Korea itu saya nampak budaya mereka suka bekerja sampai seolah-olah esok nak mati. Mereka kalau buat kerja sungguh-sungguh. Kalau profesor kata, Umi, saya nak tengok artikel ni esok. Malam ni saya tak tidur lah. Memang kena esok sebab dia tak bagi alasan. Saya tak boleh bagi alasan apa dah. Walaupun anak tak sihat ke apa, kena usahakan. Sebab itu mereka nak cepat. Itu memang budaya dia. Kalau bekerja seolah-olah esok nak mati dah. Itulah seolah-olah bukan esok nak mati. Seolah-olah nak duduk kat dunia ni selama-lamanya. Begitu. Tapi satu budaya mereka tak ada ialah beribadah seolah-olah esok nak mati. Itu mereka tak ada. Malah mereka takut dengan mati. Mereka tak nak dengar perkataan mati. Buat apa kita ni masih sihat nak fikir tentang mati. Itu konsep yang tak ada dalam bahagian sebahagian besar yang saya kenal kawan-kawan Korea saya lah. Mereka pelik, mereka tak nak fikir masih lagi sihat, jangan fikir mati. Jadi yang bahagian mati tu mereka tak ada. Tapi Islam mengajar kita untuk berimbang antara hidup dan mati. Itu kelebihan agama kita. Jadi yang mana yang kemajuan, yang usaha cepat, berdisiplin tu memang kita akan ambil. Dalam masa yang sama, kita kena kekalkan momentum ingat mati tu supaya hidup kita tidaklah material semata-mata. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.